Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya soalan berkaitan hadis berikut, adakah ini khas untuk amil zakat sahaja? Iaitulah hadis Nabi SAW mengutus seorang lelaki dari Bani Asad yang bernama Ibnu Lutbiyah sebagai pemungut zakat. Ketika kembali dari tugasnya, dia berkata, ini untuk kalian sebagai zakat dan ini pula bahagian untukku. Maka baginda pun berdiri di atas mimbar dan memuji Allah dan bersabda, cubalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya dan menunggu adakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat ini secara tidak sah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak atau lembu yang mengembuh, atau kambing yang mengembek. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, betul hadis itu ada di dalam sahih Al-Bukhari, dan hadis dah tentulah bila hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah hadis yang sahih. Cumanya hadis itu menceritakan tentang keburukan rasuah. Hadis itu menceritakan tentang keburukan rasuah. Hadis itu bukan bercerita tentang mengambil harta zakat. Bukan bermaksud sahabat itu Ibnu Lutbiyah mengambil harta zakat. Bukan. Bahkan Al-Imam, kalau kita tengok di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi ataupun bab yang diletakkan di dalam Sahih Muslim, iaitulah babu tahrimi hadayal ummal, bab membicarakan tentang haramnya memberi hadiah kepada pekerja-pekerja. Maksudnya memberi hadiah dalam bentuk rasuah. Sememangnya hadis itu sahih. Hadis kalau kita tengok di dalam Sahih Muslim, diriwayatkan daripada Abi Humaid As-Sa'idi yang berkata, ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asad. Sama seperti yang diterjemahkan tadi, Nabi melantik seorang untuk wakil Nabi melaksanakan mengutip zakat. Iaitulah Nabi melantik seorang lelaki dari Bani Asad, yuqalu lahu, dia dipanggil dengan gelaran Ibnul Lutbiyah. Ibnu Al-Lutbiyah gelaran dia. Qala Amr, kemudian berikutnya, falamma qadima, bila dia balik dari memungut harta zakat, dia berkata, hadza lakum wa hadza li. Ini bahagian zakat yang diserahkan kepada aku serahkan semula kepada negara, atau ini kepada Madinah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza li. Adapun ni harta yang aku bawa balik sikit lagi ni adalah milik aku. Dari mana dia dapat? Dia bagi tahu, dia li, yang diberikan hadiah kepada aku. Lalu Nabi apabila tengok hal sedemikian, sahabat yang meriwayatkan hadis, sahabat kata, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Lalu Nabi menaiki mimbar dan Nabi berdiri di atas mimbar. Lalu Nabi berceramah, Nabi nak memberi tazkirah, Nabi nak memberi peringatan, fahamidallah. Lalu Nabi memulakan khutbah baginda, tazkirah baginda dengan memuji Allah, wa athna alaih, dan memuji Allah, seperti yang biasa dilakukan oleh para ustaz pada hari ini, iaitu dengan mereka membaca innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu sehingga ke akhirnya. Wa qala, dan baginda bersabda, ma balu amilin ab'athuhu, apa cerita pekerja yang aku lantik, aku utus dia untuk mengutip zakat. Fayaqul, kemudian dia balik, dia berkata, hadza lakum, ni bahagian untuk orang ramai, wa hadza uhdiya li, adapun bahagian yang ini adalah bahagian untuk aku kerana orang hadiahkan kepada aku. Kemudian Nabi kata, afala qa'ada fi baiti abi au fi baiti ummi, kalau dia duduk di rumah pak dia, kalau dia duduk di rumah mak dia, hatta yanzura ayuhda ilaihi amla, kemudian dia tengok orang nak beri hadiah kepada dia ataupun tidak. Nabi cakap sedemikian. Maknanya Nabi nak bagi tahu hadiah yang diberi kepada dia itu kerana rasuah. Sepatutnya dia tidak wajar terima hadiah tersebut. Dia kena tahu ada orang beri hadiah kepada dia supaya bila mereka beri zakat tak cukup, supaya dia jangan diambil zakat yang secukupnya daripada mereka. Itu tujuan mereka. Itu tujuan hadiah. Itu tujuan rasuah. Hadiah yang diberi itu dalam bentuk rasuah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yanalu ahadun minkum minha syai'an illa jaa bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unuqihi ba'irun lahu rugha. Demi jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah,
Seseorang kamu tidak akan mengambil sesuatu pun dari rasuah itu, melainkan dia akan datang pada hari kiamat membawa rasuah dia itu di atas tengkuknya dalam bentuk seekor ba'ir, seekor unta. Rura, iaitulah unta yang berbunyi unta. Dia, unta saya tak tahu, kalau lembu kita kata mengemboh tadi. Kalau kambing mengembek, unta bunyi unta lah. Ha? Au baqarah laha ghuwar, ataupun di atas tengkuk dia itu ada, dia pikul seekor lembu yang berbunyi mengemboh, ataupun kambing yang mengembek di atas di atas tengkuk dia. Perkara ini menunjukkan betapa besarnya ancaman dari Nabi ataupun besarnya kesalahan orang yang menerima rasuah. Demikian juga besarnya dosa orang yang menerima rasuah dan haramnya perbuatan menerima rasuah. Perkara hadis ini amat wajar untuk kita peringatkan, terutamanya berlaku kes-kes seperti daging katil, daging yang diragui kehalalan dia itu, yang kita baca berita, kita tengok bagaimana pegawai-pegawai yang terbabit telah mengambil rasuah puluhan ribu dalam masa sehari, kerja sehari boleh dapat puluhan ribu, 2 hari boleh dapat barangkali ratusan ribu, dan macam-macam lagi rasuah yang mereka terima, yang mana sudah tentulah proses kerja-kerja yang seperti itu akan mendedahkan keburukan kepada masyarakat. Kita tak tahu yang mana satu daging yang halal, kita tidak tahu yang mana satu daging yang haram. Kita tak tahu apakah daging yang dibawa masuk itu selamat, bebas dari penyakit dan seumpamanya, dari wabak dan seumpamanya, lalu daging itu dimasukkan ke dalam negara, lalu dimakan oleh orang ramai, masyarakat ramai memakan daging itu, sedangkan tidak ada jaminan daging itu bersih ataupun daging itu bebas dari sebarang penyakit yang berjangkit dan seumpamanya. Perbuatan-perbuatan rasuah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang terbabit, mereka menanggung kesalahan itu di akhirat kelak. Mereka akan memikul sama ada kambing jika rasuah yang diambil sedikit, ataupun lembu jika mereka mengambil lebih banyak rasuah, dan unta jika mereka mengambil begitu banyak rasuah. Bahkan sudah tentu bukan seekor unta kalau mereka ambil sampai ratusan, bahkan barangkali puluhan ribu, ataupun barangkali tidak mustahil ada orang yang menerima duit rasuah itu berjuta banyaknya. Mereka menanggung dosa itu di akhirat kelak. Mereka mengambil harta yang haram, apatah lagi mengambil rasuah itu sahaja membawa dosanya amat besar. Tergambar dalam hadis ini. Demikian juga kesalahan yang mereka lakukan, kesalahan yang berlaku ataupun kemudaratan yang berlaku dalam masyarakat disebabkan mereka yang tidak mematuhi peraturan. Orang-orang, pegawai-pegawai, staf kerajaan yang tidak mematuhi peraturan, yang mendedahkan kemudaratan sampai kepada orang ramai, sehingga di kalangan masyarakat ada yang makan daging yang ada penyakit, yang ada wabak, lalu masyarakat ada orang yang jatuh sakit disebabkan makan perkara-perkara tersebut. Orang yang menerima rasuah sehingga terlepasnya daging-daging yang tidak bersih dan berbahaya memikul kesalahan. Jika ada orang yang mati disebabkan memakan daging yang beracun ataupun berpenyakit, mereka memikul dosa menjadi sebab seseorang itu terbunuh. Mereka lebih kurang sama dengan kesalahan seorang pembunuh. Mudah-mudahan hadis ini memberi ancaman yang cukup berat, menyedarkan orang-orang yang menerima rasuah agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.